Kemudian ini akaun yang lain, Kemudian ini DGB pernah juga saya. DGB yang dapat ni 25 sen. Ada tu ini sebab ni entry 25 sen. Ini entry 2 sen. Ini dan ada DGB 100% kok. Ini juga DGB ada punya harga lain lah, average 22 sen. Macam ni 100%. Ini OCR harga 2 sen, ni akaun UOB. Ini antara yang apa ni, subhanallah, apa ni, warrant yang expired yang kita yang beli ni lah, trade kan. Kemudian OCRWC ni pernah ni pada bulan 5 baru lagi, dalam 3 bulan lepas lah maknanya ni. OCRWC dia last push ya. Kemudian ini PWF PWF1 ni pun sama juga. Ni berkenaan warrant yang ni lah, expired ni. Ni warrant ni warrant yang betul lah. Dan warrant expired lagi satu lagi yang Daibochi lah, yang baru masuk baru ni. Daibochi WB. Kenapa masuk nanti kita kira, nanti kita cerita sekejap lagi. Ini sekadar lalu je yang pernah beli masuk warrant lah. Dan warrant yang pegang sekarang ni MacPie lah. Tutup lah sebab tak boleh TP lagi. Benda tak TP tak boleh buka, lepas TP baru boleh buka. Lepas TP baru boleh buka. Ni MacPie lah. Okay. Kemudian ni lah OWG, WG warrant ni lah. Ni contoh. Okay, ini contoh yang pernah trade warrant lah. Bukan kata kita tak berjaya pun, benda apa lagi pun, sekadar trade saja lah. Okay, berkenaan warrant, kita terus direct pro point dia. Okay, kalau ada soalan tu buka mic ya, tak ada masalah. Kita aja. Ada soalan terus buka mic ya. Okay, ini skema. Ini yang beli papa ni, ini skema. Ini skema jawapan yang biasanya orang guna. Yang mana Abli tak guna. Betul-betul. Ini skema jawapan yang orang guna pakai, yang orang ajar, yang mana boleh digunakan pakai. Kalau kita guna pakai skema ni, banyak warrant kita tak boleh trade. Banyak warrant kita tak boleh nak trade. Okay, contoh yang pertama yang kita boleh pakai, contoh lah kita pergi dulu. Okay. Ini ada tips lah ni. Bukan masa boleh pakai dia useless, bukan useless tak, bukan. Bagi cerita bagi diri sendiri tak pakai benda ni. Tak pakai dia punya garis panduan ni, tak pakai semuanya. Bagi diri sendiri. Bagi orang lain dia pakai lah yang create benda ni. Contoh ada. Ni antara bila nak trade warrant, antara benda yang pentingnya iaitu yang pertamanya iaitu saham induk ni. Yang pertamanya ni lah trend dia ni. Ni trend. Trend menaik ini maknanya kalau biasa trend biasanya ini rujuk pada stage 2 lah. Stage 2 punya mother share adalah stage 2. Ini yang penting. Ini memang penting ni. Supaya kalau dia turun pun ada possible dia untuk naik semula. Ini yang penting. Ini masuk trend menaik iaitu stage 2. Ini adalah stage 2. Satu. Kecuali warrant expired. Warrant expired tak ada stage. Warrant expired kita tak tengok stage, tak tengok apa punya, tak tengok semua tu. Kita tengok volume je. Volume dengan price action je. Nanti kalau ada masa kita di hujung nanti kita akan sebut berkenaan cara nak trade warrant expired macam mana. Tapi bahayalah. Okay, tak apa. Kemudian tarik luput. Tarik luput ni pun ni tak tengok. Minta maaf. Ini tak tengok. Ini pun ambil tak tengok biasanya. Tarik luput ni bila 5 tahun ke 3 tahun ke tak kisah, tak tengok. Abeli record ke? Ya. Record ke? Tak dengar Kak? Apa Kak? Abeli record ke? Rekod. Tak rekod mesti lah. Tak rekod Kak. Rekod lah mesti. Peni nak dengar molek kalau tak faham time ni. Oh, pun dengan kuliah. Allah Rabbi. Rasa ada kot member ni dia rekod. Ada seorang biasanya Den. Cikgu Den je masa dia rekod. Okey. Terima kasih. Nanti. Okey. Sama-sama Kak. Okey. Yang kedua, tarik luput warrant ni tak boleh tengok sangat. Kecuali bila nak trade warrant expired. Warrant expired kita katakan dia warrant expired bila mana dia dalam tempoh 1 tahun lah lebih kurang. 1 tahun nak expired. Contoh kalau ni bulan 8 2021. Bulan 8 2022 kita anggap dia sebagai dalam kategori warrant expired. Masa tu mana dia cara trade warrant expired pun lain sikit lah daripada warrant biasa. Ini tak tengok ni. Kemudian yang ketiga, saham hidup ni dia punya ni dia kata apa? Saham induk mampu melepasi harga exercise price warrant.
Apa dia saham induk mana? Saham induk dengan asas price. Maknanya saham mother share, harga current price mother share lebih tinggi daripada asas price. Itu maksudnya kata sebenarnya. Contoh. Caranya kita bagi contoh. Okay, sebagai contoh. Subhanallah. Okay, TFP. Buka air saham lah senang. Kita buka air saham. Air saham TFP contohnya. TFP ke? Betul lah. Okey, TFP ni dia kata apa? Kita tengok sini. Info warrant ni dekat air saham. Dia kata apa? Mana tadi? Pin. Ni dia kata apa? Mother share harga dia lebih tinggi daripada exercise price. Okey, mother share, kita tengok mother share lebih tinggi daripada exercise price. Maknanya begini, dia nak ni mother share. Ini mother share price. Ni mother share price 23 sen. Exercise price berapa? 3 sen. Maknanya inilah yang dia maksudkan. Mother share 23 sen. Harga sekarang TFP. Dia punya exercise price warrant dia 3 sen. Maknanya dah lebih lah. Inilah dikatakan yang dia maksudkan dekat sini. Tapi Abli pun tak pakai ni. Tak pakai ni. Contoh, kita bagi contoh yang mana mother share mother share tu harga dia tu bawah lagi daripada exercise price. Contoh iaitu sebab tu kata tak pakai. Benda tu ada benda tak praktikal kita nak buat. Ada benda tu kita tak praktikal untuk amal benda tu. Tapi biasalah cikgu-cikgu saham dia akan tetapkan benda ni sebab apa? Supaya trade dalam keadaan selamat. Supaya tak terciduk sangat. Begitulah. Contoh ni. Tengok mother share dia. Franken WB. Mother share sekarang RM3.4. RM3.5. Exercise price RM4. Maknanya exercise price ni lebih tinggi daripada mother share. Jadi kalau ikut formula ni, tak boleh nak belilah Franken. Nampak? Kalau ikut formula ni, tak boleh nak beli. Sebab apa? Saham induk ni lebih rendah lagi daripada exercise price. Jadi benda ni tak praktikal. Jadi kalau kita amal benda ni, sampai tunggu harga ni, kita tunggu Franken naik harga RM4 lah baru boleh beli Franken WB. Maka benda tu tak praktikal lah. Tak logik. Macam mana? Tapi tetap orang beli. Maksudnya begitu kan. Contoh lain SK Price lah. SK Price WB. Benda-benda tak praktikal kita tak nak lah. Walaupun benda tu garis panduan lah. Contoh ni. Ni. RM1.8 mother share. Kemudian exercise price bagi SK Price apa ni adalah RM3. Mana jauh lagi. Maknanya tak layak untuk trade. Tapi ada jalan trade dapat profit. Bagi contohnya ni lah. Contoh beli ada SK Price WB rasa ada satu. Tak ingat dah. Bawah ke. Tak ingat dah. Bukan. SK Price. Tak ada. Ni contoh. Kalau kita guna formula tadi memang tak boleh nak belilah SK Price WB. Okay. Jadi contoh. Ini benda yang tak praktikal boleh kata tu orang. Yang ni tak praktikal nak amal. Tak praktikal. Yang ketiga. Yang keempat pula. Premium. Kita bagi tahu yang tak praktikal terus senang. Kemudian yang premium. Dia kata apa? Biasa memang dia kata apa? Cari warrant yang mana premium dia adalah di bawah 30%. Premium ni berada di bawah 30% premium. Contoh. Mana kalau atas 30 tak elok lah. Tak elok. Maknanya begitu. Contoh apa maksud premium tu? Itu boleh cari sebenarnya. Boleh cari nanti. Okey. Ni premium. Premium ni makna apa dia? Premium ni harga apa ni? Sorry. Ni 18 sen current price ni 18 sen. Tambah dengan RM3. Tambah dengan extra price. Jadi RM3.18. Kemudian bahagi tolak dengan bahagi dengan mother share. Dia ada formula dia. Kemudian tolak 1. Itu dapat dah dia punya premium. Dia ada perkiraan dia premium. Contoh sinilah. Contoh kalau bila ada nota. Biar ada nota sini. Sekejap
Warren, rujukan utama Warren. Warren, mana Warren? Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Allah Rabbi, tak jumpa lah dah. Tak jumpa. Mana rujukan? Nah, sini Hakim minta maaf. Ni sini. Dia ada formula dia lah. Ada formula dia ni. Ini formula dia lah. Ini formula dia. Ada perkiraan dia. Ni tak perlu nak kira-kira. Cuma kita ambil tahu. Jadi yang ketiga ni, yang keempat ni pun ambil tak pakai sangat. Kalau dia buat begini, jadi sampai bila kita tak boleh nak beli, tak nak trade. Sebab apa? 76%. Macam Franken tadi. Benda yang mana tak praktikal untuk kita amal. Tapi selamat untuk amal. Tapi tak jadi kita terbatas. Trade kita terbatas. Warren sangat. Jadi warren tertentu je kita boleh pilih. Warren macam ni 25%. Dari segi premium memenuhi. Tetapi dari segi exercise price tak kena. Nampak Yang ni. Okey, yang ni. Dari segi sini. Dari segi premium kena. Masuk untuk Franken WB. Tapi dari segi exercise price pula tak kena. Sebab apa? Current price mother share ni. Mother share RM4. Mother share RM3.5. Exercise price RM4. So benda ni tak praktikal. Jadi boleh kata tu tak praktikal. Sebab tak boleh tahu tu. Jadi ada benda je. Lepas tu satu lagi yang tak praktikal. Lagi baru. Dia kena beritahu yang tak praktikal dulu. Baru kita terus pergi ke poin yang penting. Gearing pula. Gearing pun satu hal gearing. Macam iSaham, dia punya apa ni consultation dia macam ada nasihat dia dalam guru iSaham. Dia tak sebut pasal gearing. Dia sebut pasal premium, harga luput dan juga FA, positive earning lah bagi mother share. Itu saja. Dia tak sebut pasal gearing. Tapi ada setengah cikgu saham dia sebut pasal gearing. Bagaimana? Gearing dia nak bawah ke 5. Gearing ni nak apa? 5 ke bawah. Nak 5 ke bawah. Kalau atas 5 tak boleh. Macam mana nak tahu gearing? Gearing senang je. Gearing ni lah. Gearing cara kira gear. Harga current price bagi warren. Sorry. Mother share lah. Current price mother share bahagi dengan warren. Contoh. Kita pergi sini. Franken tadilah. Franken. Berapa dia punya gearing dia? Kita tengok Franken dia. Saya rasa 8 kot gearing dia. 8 gearing dia. Okey. Tengok ni. Betul ni. Okey. Ni Ni warren. Ni gearing dia. Ni. Gearing 8.3. Bila 8.3, bagaimana dapat 8.3 ni? Iaitu dia dapat 8.3 ni begini saja sebenarnya. 8.3 tu iaitu current price mother share. Mother share current price RM3.54. RM3.54. Kemudian bahagilah dengan current price warren. Current price warren berapa? 425. Dia pun bahagilah dengan 425. Bagi dengan 0.425. So dapatlah 8.33 sini. Kau dapat 8.33. Jadi gearing ni benda sebab beza. Exercise price dia pun besar. Mother share pun besar. Warren kecil. Warren harga dia murah lagi. Memang sentiasalah atas 5. Okey. Jadi benda-benda ni dia tidak praktikal. Keseluruhannya ada benda kita tak praktikal. Jadi cara beli senang saja. Bukan senang. Maknanya boleh ringkaskan dia lah. Boleh ringkaskan begini. Contoh. Kalau dalam grup Pak Ayah dah sebut dah benda ni. Dalam grup Pak Ayah. Warren ya. Ni first time buat slide ni. Sekejap Baik, boleh. Ini benda ni. Kalau ada soalan tanya terus je. Buka mikrofon je tu. Masa kita pun pack sejam habis. Ngam sejam habis. Inilah. Sorry. Ini adalah ringkasan yang kita sebut tadi. Ni ringkasan tadi. Maturity date kena 1 tahun ke atas. Premium bawah 30. Ini dalam bentuk gambar, senang lah. Gearing maksimum 3. Kalau lebih 3 tak boleh. Macam Franken tadi,
out lah. Gearing dia 8. Kalau SK Press, SK Press pula dah. Kalau SK Press lagilah rasa lagi tinggi kot 9 ke? SK Press tak silap. 9 ke 10? 10 tu. Gearing 10. SK Press ni gearing dia 10. Lagilah out lah. Mana tak, memang banyak benda tak boleh. Kurang extra price pula dah. Ni. Jadi ni dia ringkaskan dalam bentuk gambar. Okey. Yang beli punyanya 3 poin je boleh pakai. Yang poin utama tu stage 2 tu itu mana-mana pakailah. Yang ni memang kita pakai. Yang ni paling penting sekali lah. Mothershare mesti stage 2. Barulah kita nak trade dia senang. Bukan maksud senang. Bila stage 2 potensi nak ke atas tu lebih tinggi daripada ke bawah. Kalau dia dah stage 4, dah stage 4 stage 1, susahlah kita. Tak ada pergerakan nak naik. Kalau stage 2 mana dia dah ada gerakan ke atas. Cuma naik turun je lah. Ini kita pakai. Okey. Kemudian yang boleh pakai ni je. Ni. Pertama, ini kaedah beli memang ini yang boleh pakai dalam trade. Yang pertama, boleh tengok premium tanpa pedulikan gear dia berapa. Boleh tengok premium. Tengok premium tapi gear tak ambil tahu langsung. Tak kira gear ada berapa, tak kira. Gear ada 14 ke, gear ada 20 ke, tak kisah. Kita tengok dia premium je, contoh. Ini bagi harga yang mana ini bagi premium yang dalam range 50% lah. 50% plus minus lah. Mana kalau range dia 50% plus minus premium munasabah untuk kita beli. Walaupun gear dia tu 10 ke 11 ke, contoh ni Daibochi dengan Brafranken lah. Ni kita bagi tu contoh. Ni contoh. Daibochi waktu beli ni gear dia 14 gear dia. Besar gerbak. Mana besar gerbak ni orang kata tak follow sangat lah, orang kata. Tak follow sangat Mothershare bila gear besar. Tapi dia tak follow juga naik sampai 20 sen lah itu. Naik sampai 22 sen. Beli 13 sen setengah. Naik sampai 20 sen. 22 sen, sorry. 22 satu lupa lah. Dan target TP 20 sen setengah lah. Itu memang target TP 20 sen setengah. Okey. Kemudian Franken. Anjir tadi Franken. Kita tengok. First, kita pilih nak tengok gear ke nak tengok premium. Itu. First kita tengok premium. Jangan tengok gear. Kalau nak tengok premium, tengok premium. Kalau nak tengok gear, tengok gear. Dua tu. Jadi firstnya tengok premium saja. Gear jangan peduli gear berapa. 1 ke 10 ke jangan peduli. 1. Ni 1. Yang kedua. Gear ni gearing ambil tahu. Ambil tahu gearing. Yang satu ni jangan ambil tahu langsung. Yang ni gear jangan ambil tahu langsung. Yang kedua yang kedua gearing ambil peduli gear ni dia gear berapa bila premium dia dekat-dekat plus minus 100. Ulang balik. Gearing gear dia gear berapa, ambil berat, ambil peduli bila untuk warna yang mana premium dia lebih pada 100. Baru ambil. Sebolehnya bawah 5. Ini sebab ada orang kata kalau premium 200, 300, 100.5 tak sesuai nak trade. Memanglah tak sesuai untuk trade, untuk convert. Untuk conversion memang tak sesuai lah. Tapi untuk trade tidak ada masalah, kena tahulah ada punya langkah dia bagaimana. Contoh kenapa ambil peduli gear waktu premium tinggi? Waktu premium tinggi, kenapa kita nak ambil peduli pasal gear? Sebab kita nak pastikan dia follow mak dia. Kita nak pastikan dia ikut mak dia. Contoh. Ni boleh kita pas date lah. Pas date ni waktu boleh beli gear dia tengok berapa tu? 200 gear dia. Gear dia 200. Pas date. Gear dia adalah 200. Kemudian gear dia. Premium dia 2. Tak, premium 200. Betul. Premium 200 betul. Premium 200. Tapi gear dia bawah 5. So kita bawah 5, maka boleh consider boleh trade lagi. Mana masuk boleh trade mana dia akan ikut pula. Dia akan ikut. Dia ikut Mothershare dia. Asalkan bawah 5. Contoh yang lain, gear besar gerbok
Premium pun besar gerbak. Contoh contohnya orang-orang nak expired lah. Contoh je. Sejak ni Eco World. Kita tengok tu. Yang ni memang tengok ni memang tengok ni. Ni. Gearing besar gerbak 25. Eco World. Gearing besar 25 gerbak. Premium pun besar juga 100. Ni janganlah. Jangan nak ini warren pram. Warren ni untuk pram, bukannya untuk dia follow. Dia tak follow sangat. Dia kena mak naik betul-betul kan. Mak daripada 60 sen hari tu, Eco World ni 60 sen jatuh. Eco World ni 60 sen jatuh. Tapi dia macam tu lah. Ni. Eco World ni dia jatuh sini jap. Sini. Dia dah jatuh sini. Eco World ni dalam 63 sen. Pada 16 Ogos. 16 Ogos jatuh dalam 60 sen Eco World. Siapa tengok anak dia pula. Anak dia buat apa? 16 Ogos 16 Ogos. Kita tengok 16 Ogos. Anak dia macam tu. Anak dia ni 16 Ogos. Macam tu lah. Lepas tu sekarang mak dah naik 70 sen. 77 sen. Anak pun macam ni lah. Anak macam ni. Itu maksud Abeli. Itu maksud Abeli kata. Yang ni. Maksud keluar ni. Gearing. Kita ambil peduli bila premium dia 100 plus minus ni tu lah. 100 lebih ke 200 tak ada masalah. Sebab apa kita ambil peduli gearing? Sebab kita nak pastikan gear dia bawah 5. Sebab dia ikut. Anak dia ikut. Bila mak naik, anak naik. Walaupun naik slow. Macam Pasdat lah. Contoh Pasdat ni lah. 200% tapi gearing dia bawah 5, 4, 3 macam tu. Waktu tu sebutlah. Ni contohlah. Contoh yang ini bagi Abilillah praktikal. Benda ni. Kalau kita combine semua ni, combine semua sekali ni, banyak benda warren kita tak boleh nak trade. Kita tak boleh nak trade warren banyak. Kalau kita masuk ke semua ni sekali. Semua ni kena ada dalam satu warren. Maka susah maka susah. Jadi kita pilih satu. Tengok gear bila. Tengok premium bila. Itu saja. Exercise price jangan tengok langsung. Maturity jangan tengok langsung. Itu. Maturity jangan tengok langsung. Exercise price jangan tengok langsung kecuali warren expired. Kemudian premium dan gear. Ni sahaja. 2, 3. Tengok premium sahaja. Dan tengok gear bila mana premium 100 lebih lah. Itu sahaja. 2 tu dah. Itu yang beli guna lah. Yang beli guna. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ni yang paling selamat lah. Memenuhi kriteria di atas. Apa dia contoh? Inilah contoh Amtel. Amtel, gear dia 2. Bawah 3 kan? Bawah 5. Premium pun 27. Contoh. Ecofis. Pergearing 4. Premium bawah 30. Ini contoh yang terbaik macam ni. Yang terbaik macam ni lah. Yang terbaik. Yang 1, 2 ni ini boleh trade, tak ada masalah. Yang ni yang terbaik kalau dapat yang ni. Walaupun dia macam ni, tapi kita tak boleh trade juga kalau dia bukan stage 2. Contoh Amtel. Contoh Amtel. Madashare rasanya bukan stage 2 lah katakanlah. Madashare dia ada stage 4. So jangan masuk orang macam ni. Orang sini jangan masuk. Jangan masuk kecuali kita dapat kenal pasti bottom dan dia berpotensi naik atas. Contohnya Debochi, Abli buat lah. Contoh Debochi. Abli tukar lah. Debochi, Abli beli waktu dia stage 4 contoh Debochi. Orang perfect. Sini ikut. Tak ada. Okey, sini betul ada. Okey. Okey, ni Debochi. Contoh ni Debochi. Tak Debochi. Dia stage 4. Memang stage 4 nampak ni. Kalau kita guna MA 200 ni, bawah 200 jadi memang stage 4. Tapi waktu sini, waktu bulan Ogos lah, bulan lepas lah. Boleh tengok dia macam ada potensi nak ke atas. Sebab apa? Sebab Debochi major shareholder dia adalah Sintech. Dan Sintech telah breakout.
Saintech telah breakout dia punya sideway lebih kurang 6 bulan tak silap. Saintech ni. Ni ni Saintech. Apa dia breakout sini. Dia breakout dekat 13 Ogos lebih kurang sini lah dia breakout kan. 12 Ogos ni dia breakout. Maka Abli pun tengok sini dia boci waktu tu dia tak gerak lagi. Dia baru gerak sikit-sikit. Dia macam nak follow ni. So waktu tu lah Abli pun tengok yakin dia akan buat reversal. Sebab apa? Satu lagi ada volume sini lah. Ni volume ni. Ada volume orang mula collect ni. Kita pun tak apalah. Kita tunggu dia buat higher high dan memang Abli tunggu dia buat higher low kat sini. Ngam lah 135 nampak tu. 135. 130, 135 lah yang Abli entry tu. Untuk Daibochi. Untuk Daibochi kita entry waktu tu 135 untuk Daibochi. Ni. 135 waktu ni. Ini contoh lah. Ini contoh yang mana stage 4 lah. Nak trade, okey, habis itu. Habis dari segi asas apa ni, dari segi praktikal dia lah. Dari segi praktikal dia lah. Dari segi teori dia begitu. Dari segi teori, boleh pakai yang ni je lah. Ni. 1 dan 2. 2 ni je. Waktu nak trade saham. Dan juga yang satu lagi yang paling utama lah. Counter mana share mesti stage 2. Itu sahaja. Itu sahaja dia punya asas dia lah. Maka kita cuba tengok. Aduh, subhanallahal azim. Contoh Siasni Siasni ni ni antara potensi mother share nak ke naik potensi dia nak ke atas. Maka ni Abli masuk lah. Abli masuk dekat sini. Ni low watch dia 175. Ini low watch dia daripada bulan apa? Bulan Ogos lah awal itu sampai bulan 9 ni 175. Jadi Abli pun ambil lah 185. Akan untuk right ke atas lah untuk dia completekan dia punya cup. Untuk completekan dia punya cup sini. Targetnya kalau nampak Malaysia nak ke atas. Sebab nampak Malaysia nak ke atas, kita target nak complete cup sini lah. Ini contoh Warren lah. Dan berapa lama? Mungkin sebulan ke 2 bulan. Allah alam lah. Dan memang target 50% lah. Memang target 50% untuk Warren ni. Untuk CS ni. Sebab apa? Sebab Malaysia dia dah nampak macam ada nak reversal lah. Dari segi volume sini. Ni kat ujung-ujung ni. Waktu ni bulan 3 top volume. Ini top volume dalam sejarah dia. Kemudian dia sideway, kemudian ini dia jatuh ni bila mana? Bila dia buat bonus isu. Dia bonus isu dia berjatuh. Jatuh pun jatuh kat support lah. Dekat dia punya previous highline dia. Itu previous dia punya highline yang lepas lah kat sini. Ni. Sini previous highline dia RBS lah. Macam RBS lah. Dia tak pecah. So boleh tengok dia tak pecah. Dah berapa lama dia tak pecah tu. Daripada dia dah kat sebulan lah tak pecah kat sini. Daripada bulan apa? Julai 30. Julai 30 sampailah ni dah bulan 9 dah tak pecah. So, boleh kata mungkin dia strong dah. Mungkin dia strong tu. Cuma tunggu MA lah. MA ni gerubung dia punya. MA ni apa ni? Susun elok-elok lah. Susun 20 MA naik atas. 50 MA semula ni. Kemudian barulah. Barulah dia punya ni lah. Apa ni? Barulah. Uptrend lah. Barulah dia buat reversal ke atas semula. Nampak gaya lah, nampak dia punya ni. So masuk je lah. Sebab memang Warren ni straight untuk ni. Untuk hold lama untuk yang ni. Dia juga scan wolf pun sama juga scan wolf. Scan wolf pun dia masih lagi. Ni antara Warren. Jadi syarat dia nak trade Warren, syarat antara utama tu lah yang selain daripada stage 2 tu. Ni syarat yang utama. Selain daripada stage 2, okey. Selain daripada mother share stage 2, yang utamanya paling utama sekali apa dia? Iaitu analisis kita terhadap mother share tu, terhadap dia punya Warren mother share, mother share, potensi dia nak ke atas. Potensi nak ke atas lebih tinggi berbanding bawah lah. Ini yang paling penting. Barulah kita berani nak beli Warren tersebut. Kita analisis mother share. Mesti analisis mother share tu kita analisis dia nak ke atas. Satu. Dan yang keduanya ni satu. Okey. Dan yang keduanya
bila nak beli warrant, okey. Masa nak beli warrant, first kali yang paling selamat, paling selamat, pastikan mothershare disupport. Ini paling ni. Ini tip yang kedua. Pastikan mothershare berada di support. Kalau mothershare tidak berada di support, tapi anak berada di support, itu tak kuat. Itu tak kuat. Sebab anak tu, kau ke mana dia ikut, dia biasa ikut mak lah. Dia ikut mak. Mak masih di tengah-tengah. Mak contoh mothershare masih lagi berada harga di tengah-tengah. Bukan di support, bukan di resistant. Tapi anak dah jatuh di support. Jadi belum selamat lagi untuk beli. Sebab mak tu masih potensi lagi nak jatuh ke support contoh lah kan. Jadi pastikan mak tu di support. Berada di support sama ada MA ke ataupun horizontal ke ataupun apa dia saja, asalkan RBS ke, asalkan mothershare berada di support. Itu satu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, yang paling signifikan lah. Paling signifikan kita panggil lah. Paling signifikan lah. Apa dia? Ada bullish divergence. Ini paling penting sekali. Ini semua penting. Ada bullish divergence lagi elok. Ada bullish divergence. Sama ada MACD ke, sama ada bullish divergence ni dapat atau apa hidden bullish divergence ke ataupun apa saja asalkan ada divergence. Ada divergence. Ini tiga ni. Ini antara sebab yang beli MACPI. Okey, MACPI. Okey, dah habis Habis bab warrant. Sejak kita nak pergi kepada kita nak benda ni tiga ni. Kita nak apply tiga ni. 3 poin ni kita nak apply 3 poin ni pada mothershare MACPI. Kita nak apply 3 ni. Kat poin yang boleh sebut ni. Kita tak nak sembang saja tapi tak ada bagi contoh. Ni 3 poin ni ada pada MACPI WB. Kenapa beli dia walaupun dia fintech, walaupun dia adalah fintech ni lah. Sekejap MACPI fintech counter. Okey. Ni adalah MACPI. Dan boleh tunjuk nanti macam mana boleh kira bulan 8 tu. Boleh kata bulan 8 MACPI akan naik, bulan 8 minggu kedua boleh kata. Nanti kita akan tunjuk cara dia kira macam mana menggunakan MACD. Ni. Waktu ni, ni di support ni, support horizontal je ni. Mothershare berada di support horizontal satu. So, poin nombor 1 kena berada di support. Tapi ni bukan stage 2 bukan stage 2. Bukan stage 2. Kita nak di support je. Sebab ni memang counter ni bukan stage 2. Yang kedua, bullish divergence. Tengok ada pakai MACD yang tak pakai, saya tak pakai stochastic, pakai MACD je. Ni. Nampak Okey, buka MACD, tengok tu. Ni. Ni bullish divergence. Kita panggil bullish divergence. Dia punya nota dia di sinilah sekejap Nota dia di sini. Bayang apa-apa, macam nak bullish divergence. Ni lah mudah tengok sini. Ni. Ni bullish divergence. Apa dia? Harga, ni price, ini indikator MACD ke, RSI ke ataupun stochastic ke atau apa sajalah. Okey. Ini price. Price maintain di support ataupun sideways lah. Naik turun di support, naik turun di support. Contoh. Tetapi MACD ataupun RSI ataupun stoch makin naik. Ini kita panggil ni divergence yang paling kita nak lah. Paling terbaik. Ini hidden, ini regular. Ini regular, biasa. Tapi kita nak ini paling terbaik lah. Jadi inilah yang ada pada MACPI. Ini ada pada MACPI. Tengok aja sebab tu. Ni sekejap. Mana tadi? Ni. Harga maintain. Harga maintain. Ni makin naik. Nampak makin naik. Bila dia makin naik, bila benda ni MACD daripada bawah, histogram di atas, dia masih lagi tak bear lagi, dalam bear condition lagi. Naik. Dia makin rapat. Dia boleh divergent, ni bullish divergent. Once bila mana MACD naik atas pada zero line, biasanya harga tu naik lah. Biasanya harga tu akan naik lah di sini. Contoh di sini. Ni.
Maka ini sebab beli MagPie. Kenapa? Bagaimana prediction? Macam mana boleh buat prediction bulan 8? Mengkurung bulan 8. Begini cara dia. Menggunakan MACD lah dan grid line. Ada? Alah. Sekejap kita nak buka grid line ya. Kita buka grid line. Ini benda ni orang tak ada ajar tapi kita pun macam mana dah. Kita terlintas benda ni nak guna grid line sebagai nak kira. Dia tiba-tiba datang terlintas. Ya, nak guna benda ni. Ya, Okey, sekejap. Kemudian sini tu. Ni pun buka. Okey. Cara ni cara macam mana boleh kira bulan 8. Macam ni lah sebenarnya. Okey. Boleh kira macam ni sebenarnya. Dia taktik je, sebenarnya taktik je. Taktik biasa-biasa je. Sekejap Okey macam ni. Macam ni. Nampak ni sejak sini. Grid line ni daripada sini dia cross. Ni grid line dari sini ke sini. Sekejap boleh tanda. Sekejap. Ni. Dot lah senang. Merah yang tebal sikit. Tebal sikit. Ni. Satu. Alamak dia tebal sangat lah. Jadi orang nanti apa ni. Sekejap. Kita edit sikit. Ni tebal sangat jadi orang. Tak molek. Sekejap Okey. Okey begini je. Okey cukup ni. Boleh tengok ni. Nampak grid line ni kan ada petak-petak kan? Ada petak-petak. Boleh kira setiap satu petak ni macam ni berapa banyak dia naik. Berapa banyak dia naik lah dah. Berapa lama dia nak naik satu petak ke satu petak tu lah. Itu cara boleh kira. Itu cara boleh kira. Petak ni ke petak ni berapa lama dia nak naik. Sekejap Contoh sini. Daripada dia cross sini sampailah cross sini. Ni. Sekejap sampai dia cross sini. Boleh kira. Ni. Ni berapa duration dia? Berapa duration? Daripada sini ke sini ni dia punya ni dia berkurang 18 bar. Ini cara kira prediction memang congok-congok ni. Tapi kena lah. Kena. Ini congok-congok. Kita kira grid line. Setiap grid line berapa lama tempoh dia nak pecah. Contohnya, grid line ni sini ke sini berapa lama. Sini ke sini berapa lama. Sini ke sini berapa lama. So prediction begitu. Itu cara boleh kira. Itu cara boleh kira lah. Macam mana kira predict apa ni bulan 8 MagPie akan dia main. Boleh kira kat sini waktu dia stabil. Waktu dia stabil sini, ni kan dia stabil kan? Ini dia waktu dia stabil. Sini ke sini, satu grid ke satu grid ni. Sini kita letak sini satu. Letak sini satu. Ni. Grid ke grid ni ambil masa berapa lama? Lebih kurang apa ni? Jangan kita potong dulu lah. Kita potong dulu. Sekejap. Kita potong. Nak bagi nampak. Okey, potong sini. Sorry. Potong lagi. Sekejap Ini benda baru. Benda ni kita dapat ilham nak buat pakai benda ni. Sebab boleh kira tu waktu tu bulan 7 kok. Boleh kira. Macam ni. Okey. Macam ni sebenarnya kira gitulah. Okey, ni. Grid ke grid sini. Sekejap, sini. Boleh ambil sini, itu. Ini sini. Untuk grid ni, yang ni. So, subhanallah. Ni sini. Ni ambil masa sebulan. Nak lintas satu grid. Kemudian sini sebulan lagi. Sini sebulan lagi. Maka boleh buat gitulah. Contoh sini. Ini naik sini. Sekejap. Bila benda dah berlaku, salah kita nak buat. Sebab benda tu dah berlaku. Masa boleh buat tu, benda tu tak berlaku lagi. Jadi kita nak buat setting dia. Nak dapat setting dia macam hari tu susah.
Sini. Gerik sini. Kemudian anggaran sahaja berapa lama. Berapa lama? Dalam 14 bar. Dalam 14 bar tak silap. Dalam 14 bar. Dan nak boleh predict lagi. Ni daripada sini ke sini nak ke sini. Kemudian daripada sini nak naik lagi satu bar. Nak naik satu ni daripada sini, ni sini. Sini. Nak naik daripada grid line ni, grid line yang ni. Grid line di sini. Nak naik ke grid line sini. So Abli bajet, oh ni akan makan satu bar lagi. Ni akan buat satu. Abli copy je. Sekejap. Ni copy paste. Copy paste. Allah tak jadi. Clone lah, mudah. Pun letak sini. Nak naik kat sini, dia makan satu bar lagi. Contoh Abli letak sini. Kemudian daripada sini nak naik ke sini, makan satu bar lagi. Sini naik ke sini lagi, dia makan satu grid lagi. Jadi Abli buat prediction daripada bawah sini, dia nak naik ini nak sampai ke atas. Abli target berapa grid ni nak kena lalu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh boleh kira kan. Contoh 1 grid sini. Kemudian nak naik grid kedua sini. Nak naik grid ketiga sini. Kemudian naik grid 4 sini. Nak naik grid 5 sini. Grid ke-5. Nak naik grid ke-6. Sampailah ke atas sini. Sampailah ke bulan 8. Sebab kita nampak dia naik macam ni. Dia naik macam ni. Dia ada wave dia macam ni. So jadi kita nak predict lah. Bila dia naik atas ni. Bila dia nak tembus atas sini. So Abli predict bulan 8. So dia lewat sebulan lah. Tapi tak ada masalah. So hujung-hujung bulan 7 Abli entry lah. Sebab kita predict bulan 8. Dekat tengah bulan 7 tak silap. Dekat tengah bulan 7 ambil anak harga 2 sen, dah peram. So sekarang dalam profit 75 sen lah. 75% lah profit untuk Magpie. Ini cara. Benda yang sama, cubalah apply. Cubalah apply ilmu ni dekat ni. Kalau berani. Ni. Kalau berani, sebadak. Ni. Benda yang sama. Nampak sini gerik sini, nak naik ke sini, berapa lama tempoh dia? Dari sini, naik ke gerik atas sini, berapa lama tempoh dia? Dari sini, naik gerik petak yang atas ni, berapa lama tempoh dia? So kita nak predict, dia tak tembus atas ni. Sebab bila tembus atas, itu harga naik. Bila tembus ke atas, harga naik. Ini adalah sebadak lah. Ini adalah sebadak. Okay, itu contoh dia lah. Benda yang sama contoh misalnya ni counter-counter yang tak elok lah. Ni untuk kita study macam mana kita nak guna grid sebagai prediction. Benda yang sama juga, contoh ni nampak ni. Sekarang ni dia buat apa sekarang ni? Dia baru cross daripada sini. Ni nak ke atas ni berbulan ni. Bukan sebulan dua ni. Ni nak ke atas ni berbulan-bulan. Berbulan-bulan, mungkin 2-3 bulan nak ke atas ni. Ini untuk BC-Mall lah untuk BC-Mall. Contoh lain SCIB. ada orang gelak. SCIB tengok. Benda yang sama berlaku. Benda bila turun ke bawah ni, alamak, kita ni tutup dulu lah. Kita buat template biasa. Mudah, serabut. Okey. Jadi template biasa. Inilah contoh. Ni benda ni nak ke atas ni, nak ke tembus ni, dia ambil masa. Sebab MACD dia ada CV dia lah MACD. Ini CV MACD lah. Ini CV MACD sekejap MACD punya ni. Nota MACD yang ni. Ini nota MACD yang Abli pernah letak ni. Ni ada orang share, Abli punya kaji balik lah. So ada betul lah dia buat ni benda ni. Ini berkenaan signal MACD lah. Dia punya apa kita boleh faham daripada signal MACD tu. Signal MACD ni Abli tak pakai sangat. Pakai waktu nak tengok divergent je. Lepas tu tutup balik. Sebab dia serabut. Buat serabut je. Tengok banyak indie buat serabut. Waktu-waktu nak entry je tengok. Waktu nak entry nak tengok ada divergent ke tak. Itu saja. Okay. Ini contoh dia lah. Okay. Jadi itulah caranya Warren. Nak trade Warren, kaji dulu mother share. Kaji mak beli anak. Macam tu lah. Itu saja.
Dan bila kaji mak, pastikan bila kajian kita tu mak nak ke atas. Contohnya mak nak ke atas. Contoh apa dia? Contoh macam KGB. Kalau kita kaji memang mak nak ke atas. Memang kita kaji mother share naik ke, ada potensi naik ke atas. Contoh di sini. Waktu dia di sini. Contoh waktu dia di sini contoh. Kita tengok ni ada potensi nak tembus ni. Ikut kajian kita ada potensi nak tembus. Untuk tembus dia punya OR ni. Pada berapa hari bulan ni? 23 hari bulan pada 23 hari bulan. Ini contoh ni boleh contoh lah. Sebab apa? Kita kaji ni memang ada potensi nak tembus. Untuk KGB ni lah contoh dengan WCP-nya ada pattern WCP-nya contoh. Maka bila kita kaji mak, maka kita beli anak. Pada 23 hari bulan KGB anak, kita tengok berapakah harga KGB anak pada 23 hari bulan. Kita cuba cut pada 23 hari bulan. 23 hari bulan. Di sini. Ni. Di sini. Pada 23 hari bulan anak harga 35 sen. Kita kaji mak nak ke atas. Kita kaji tadi 23 hari bulan mak nak ke atas. Maka kita beli anak. Itu kita kena kaji betul-betul mak dia. Adakah nak ke atas. Tengok dari segi mak, berapa persen kita dapat kalau kita beli mak. Kalau kita beli mak daripada 23 hari bulan sini, contoh kita masuk waktu dia open sini ke current price sekarang ni baru 17%. Kita beli pada 23 hari bulan baru 17%. Tapi kalau kita beli anak pada 23 hari bulan yang kita kaji mak tu, yang pada hari yang sama kita kaji mak untuk kita nak beli mak. Kita kaji. Contoh mana 23? Sini. Contoh sini kita ambil sinilah. Waktu dia open sebab dia ada ekor bawah tu, maknanya ada peluang kita nak beli waktu open contohnya. Dia punya lebih tinggi dari segi sudut persen, 20%. Ini contohlah. Contoh yang kita boleh tengok. Sebab itu anak naik kenaikan anak lebih banyaklah persen daripada mak. Lebih banyak daripada mak. Ini contoh dia lah. Okey, contoh. Apa lagi tadi? Selain KGB yang apa lupa dah. Tak ingatlah. Tak apalah. Tu je lah. Jadi itu sahaja berkenaan warrant. Maka semua ni tak praktikal. Yang praktikal apa dia? Yang pertama, mother share stage 2. Yang kedua, analisis kita mother share potensi naik ke atas lebih tinggi. Itu yang kedua. Kedua, kita beli warrant, pastikan mother share berada dekat dengan support. Itu lebih selamat. Mother share dekat dengan support. Itu adalah lebih selamat. Itu sahajalah. Kalau ada bully television ni ada satu bonus lah benda ni. Ini ada satu bonus sahaja. Tak ada pun tak ada masalah. Khulasah dia kaji mother share, beli anak. Itu sahaja. Untuk dapat potensi lebih tinggi. Tapi kena ingat, kalau kajian kita salah, mother share jatuh, anak jatuh lebih teruk. Itu sahaja. Kalau kajian kita salah, kita kaji mak ke atas, tapi silap turun ke bawah, maka anak pun akan turun lebih banyak sikit lah daripada mak biasanya. Begitulah. Biasanya begitu. Okey. Okey, itu sahaja. Wallahu a'lam. Cukuplah zakat tu dah 9 suku. Okey, ada persoalan sebelum kita habis? Ada 5 minit lagi. 10 suku kita habis. Beli. Kalau kata premium 400%, gearing 3 boleh lagi tak? Counter apa kan? Tak bani orang lagi. Counter kau mak. Kau maki. Tanya yang gift. Kau maki. Kau maki ni ada divergent ni. Ada divergent. Dia tunggu masa juga nak naik dia ni. So, dia nampak je. Dia ada divergent. Betul lah, ada divergent.
Dia macam ni. Tapi yalah, counter ni kau maki kan counter kota fintech. Jadi counter ni kalau dia sedap, dia masuk dengan yakin lah. Macam Epay tadi lah. Macam saya masuk Epay, kena masuk dengan yakin. Sebab counter tu bukan counter untuk trade. Counter fintech ni bukan counter untuk trade. Tapi counter yang mana kita beli, dekat-dekat kita kaji, dah dekat-dekat dah nak breakout. Lepas tu harga pun harga dah bawah. Maka tak ada masalah. Macam sekarang ni lah, macam Epay memang saya hold je. Saya kata 10 sen baru nak jual anak Epay ni. Saya kira nak 10 sen baru nak jual. Epay ni dia akan collect. Macam beli pilih counter untuk nak expired. Guna ruang Kau tak nak apa? Tak. Putus-putus kat putus-putus. Di mobile ke tu? dah Maxis. Apa ni? Counter macam nak beli pilih counter expired. Counter apa? Counter not expired. Counter orang expire. Baru dengar. Allah Rabbi. Putus-putus akak jauh. Allah Rabbi. Counter orang expire ni, dia begini orang expired ni kita dah bagi tahu dah dalam guru ya, dia ada fasa dia, fasa push dia ada dalam 3 fasa rasanya. Fasa 1. Dia ni fasa push lah. Fasa push ke atas. Warrant expired. Dia ada dalam 3 fasa begitulah. Fasa 1 dia waktu bila? Waktu 1 tahun nak expired. Ini biasa ada, 1 push. Ini push pertama. Dalam setahun nak expired. Contoh apa dia? Contoh tengoklah, Debochi lah, senang. Debochi nak expired pada 8. Tak silap. Debochi. Tengok je. Debochi. Dia ada fasa dia. Waktu bila dia nak push. Betul lah, lebih kurang lah. Bulan Jun. Dia ada bukan setahun. Tak boleh setahun sangat lah. Tulis 9 bulan lah. Dia 9 bulan plus. Baru kena. 1, push pertama. Push yang kedua, fasa 2, itu push 2 lah. Push 2 waktu 6 bulan. 6 bulan plus minus. Plus minus nak expire. Ini push kedua biasanya adalah. Ini based on kajian saya lah. Sebab tu saya berani kalau akak kalau tengok sini, OCR ni saya masuk banyak kali ni. Ni bulan 6. Ada bulan 5 saya masuk. Ni atas ni saya masuk OCR bulan 5. Berkali-kali masuk sebab kita tahu dia timing dia. Kita bajet timing dia nak push. Ni bulan 4. Timing dia nak push tu. Itu. Kemudian dia akan push, contohnya sekarang ni satu lagi fasa 3. Fasa 3 push ni 3 bulan lah biasanya. 3 bulan plus minus nak expired. Mana nak expired daripada expired date lah, nak expired daripada expired date tu. Ini push yang ketiga lah biasanya. Maka push keempat tu memang high risk betul-betul lah. Kalau push yang terakhir sekali sebulan nak expire tu, itu memang sebulan. Itu memang high risk betul-betul lah. Saya tak berani tu. Yang tu saya tak berani. Ni saya range lah. Ni range saya aim lah. Kita monitor dia. Kita monitor dia volume. Dia orang expired, yang perlu kita monitor volumenya. Tak perlu MA apa, tak perlu pakai. Volume je. Ada volume masuk. Mother share. Dan juga ni lah warrant tadi. Ada volume masuk. Itu saja. Memang tak pakai MA. Macam Debochi lah. Debochi memang saya tengok MA, saya tengok volume masuk. Volume masuk, siapa pun beli lah. Macam JFM. Contoh JFM JFM WC. JFM WC ni lah. Ni saya dah tulis siap ni. Januari expired. So sekarang bulan 9 lah. 9, 10, 11, 12. So 3 bulan lah. So memang ada push lah. Ni. Pada bulan 9 itu ada push ni. Daripada 45 sen
memang dia ada timing dia akan push ke atas. Dekat 60% lah, lebih kurang begitulah. Dan dia push ni bulan 8, bulan 9. Ni timing dia. Mei. Dia ada timing. Jadi Warren Spike ni dia perlu kau ada monitor tak? Tak boleh masuk gitu je. Dia perlu ada monitor, dia perlu yakin lah. Bahaya. High risk sangat. Saya berani siap sudah bocil sebab saya monitor 2 minggu. Macam dah bocil saya monitor 2 minggu. Saya tengok market dat 2 minggu saya tengok Q mana, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada balik, hilang ada balik. Macam itulah. Monitor je baru masuk. Okey, itulah contohnya. Wallahu alam. Habis ini. Okey, khulasanya begitulah khulasanya. So khulasanya inilah sebagai kesimpulan. Yang pertama, nak beli warrant, tengok premium, jangan tengok gearing berapa. Tak kira orang kata besar gerbak ke apa. Kalau premium dia okey, so dia akan follow. InsyaAllah, tak ada masalah. Macam Franken dah terbukti dah. Follow relax je, walaupun gear dia 8. Contohnya. Kemudian, gearing kita hanya ambil peduli bila mana premium terlalu tinggi lah. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan dia ikut mak dia. Kita nak pastikan dia ikut mak dia. Contohnya pas that. Dan yang terbaik, ini yang paling selamat lah, memenuhi kriteria yang di atas lah. Ni contoh Amtes, kawan ni. CSNIC 1 ni memang sangat bagus. Kita nak promosi. CSNIC 1 ni memang sangat bagus. Tengok dia punya gearing dia berapa, premium dia berapa. Sangat rendah lah. Sama kat Scanwah. Gearing dia 3, premium pun 7 je. Maknanya sangat-sangat berpotensi tinggi lah. Scanwah Honda juga. CSNIC. Untuk kita hold untuk sebab saya ada sekadar share je, bukannya apa, sekadar share saja. Contoh saya apa ni, sekejap saya ada ni lah. Ni sorry, bukan ni ni ada khusus lah account untuk warrant trading lah. Memang nak aim 50% lah, memang nak aim 50%. Ada sekarang ni tengah reset balik entry yang kedua. Sebab entry yang kedua itu reset pertama dah settle lah. Dan entry kedua dah masuk tapi keluar awal jadi tak jadi lah. Kena reset balik. Tu saya reset balik dengan CSNIC lah ni, entry kedua sekarang ni. Tengah hold untuk gain 50% lah. Tak kira lah, memang saya tempoh saya 4 bulan nampak ni. Tempoh saya 4 bulan. Setiap satu entry hold 2 bulan lah lebih kurang. Hold lebih kurang 2 bulan. Dan saya punya kalah saya 10% lah, 10% kalah ni. 2 bulan untuk target 50%. Jadi memang kena analisis betul-betul lah. Mak tu potensi ke atas ke bawah. Ataupun sideways. Ni memang saya punya aim lah nak capai satu account khusus untuk capaikan saya punya ni lah nilai ni dalam masa 2 tahun. Moga-moga berjaya lah dengan khusus dengan warrant lah. Tidak apa, kita tak nak bukti nak siapa-siapa. Kita nak apa ni, nak cabar diri sendiri je. Dapatkan 100k dengan warrant. Okey, habis itu. Dah lebih 9 minit. Minta maaf banyak-banyak. Cukup setakat tu. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali. Terima kasih Bali.